Datuk, pada bacaan Datuk dalam kenyataan Kitab Tuanku dia Kerana Negara Keluarkan tu, salah satu ayat tu Agung ada menyatakan dia kecewa dengan politik semasa. Pada bacaan Datuk, apa agaknya Tuanku kecewa? Sebenarnya tadi dalam mesyuarat Biro Politik, seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Khalid Nordin, PM telah diminta untuk memberikan penjelasan, dan mengikut Datuk Seri Khalid Nordin, dalam 1-2 hari ini PM lah orang yang paling layak untuk menjawab kan. Cuma disebabkan Anwar Ibrahim dah manipulate benda ni. Anwar Ibrahim dah manipulate dengan mengatakan bahawa pilihan raya ini menyebabkan Tuanku kecewa, dan dia cuba memberi gambaran bahawa desakan untuk mengadakan pilihan raya inilah menyebabkan Tuanku kecewa. Kalau dia boleh buat andaian begitu, saya nak beritahu, saya pun boleh buat andaian. Saya rakyat biasa, saya boleh buat andaian. Antara kekecewaan, kalau kita baca apa yang ditulis oleh Datuk Seri Pengelola Bijaya, Datuk Seri Fadil, kan? Dia mengatakan Tuanku kecewa dengan senario politik semasa. Kecewa dengan senario politik semasa, kan? Yang menyebabkan baginda Tuanku terpaksa bersetuju untuk membubarkan parlimen demi mewujudkan kestabilan politik. Maknanya kekecewaan Tuanku itu berpunca daripada ketidakstabilan politik. Apa yang menyebabkan politik ni tidak stabil? Kerana Datuk Seri Ismail Sabri diangkat menjadi Perdana Menteri oleh 114 orang yang sama yang mengangkat Nasir Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kenapa tak stabil? Pertamanya kerana mereka ini bukanlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Mereka, Muhyiddin Yassin, diangkat melalui langkah Sheraton, pintu belakang. Dan bila dia menyerahkan kuasa, dia letak syarat, dia bersetuju untuk berikan kuasa kepada Datuk Seri Ismail Sabri dengan syarat Datuk Seri Ismail Sabri kena mengekalkan kerajaan yang sama. Bila mengekalkan kerajaan yang sama, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri pastikan bahawa setiap menteri-menteri ini ada KPI dan sebagainya, kalau ada menteri yang KPI dia buruk sekalipun, boleh tak tukar? Tak boleh, kerana dia hanya mempunyai majoriti 114 orang. Kalau dia tukar seorang menteri, seorang menteri tak jadi menteri, orang tu kurang-kurang ada 2 atau 3 orang penyokong, government akan tumbang. Stabil tak? Tidak stabil. Dan sepanjang tempoh ini juga, kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri mengatakan bahawa jangan sampai saya tekan button. Jangan lupa, Muhyiddin mengugut nak tekan butang. Dan saya yakin pada firasat saya, antara perkara yang menyebabkan Tuanku kecewa, bila mana Tuanku dah arahkan UMNO PAS GPS bersatu, bergabung bentuk kerajaan, maintain harmoni dan sebagainya. Bila Perdana Menteri mencadangkan untuk membubarkan parlimen, mereka ini boleh bypass Perdana Menteri, hantar surat direct kepada baginda Tuanku. Bercanggah dengan keputusan Perdana Menteri. Jadi kalau dah Menteri Kabinet 12 orang bercanggah dengan keputusan Perdana Menteri, ada tak kerajaan yang stabil di situ? Tak ada. Maka itu sebabnya baginda Tuanku merasakan bahawa baginda terpaksa bersetuju dengan cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi membolehkan sebuah kerajaan yang stabil diwujudkan melalui proses menyerahkan kembali kuasa di tangan rakyat untuk menentukan siapa yang patut diangkat menjadi kerajaan. Ini tafsiran saya. Saya yakin tafsiran saya ini ramai yang akan setuju. Sebab bukti-bukti dia ada.
Siapa yang menyebabkan kerajaan ni tidak stabil? Okey? Kita memang betul kita nak pilihan raya cepat. Kalau tak buat pilihan raya, nak kena tahu Jabatan Meteorologi sudah pun memberikan briefing kepada baginda tuanku. Dan baginda tuanku dimaklumkan bahawa angin monsun timur laut ini akan bermula pada minggu ketiga. Selepas minggu kedua tu dah mula akan berlaku. Dan dia boleh berlarutan sampai bulan Mac, bulan April tahun depan. Dan dalam keadaan global warming, dengan keadaan cuaca yang tak menentu, kemungkinan besar lepas April pun kadang-kadang boleh banjir, kadang-kadang boleh hujan, kadang-kadang boleh ribut, kadang-kadang juga boleh kemarau. Dengan masalah peperangan di Ukraine dengan Rusia, dengan masalah shortage of food ataupun kekurangan bekalan makanan, masalah kenaikan harga barang, masalah ringgit Malaysia yang merosot, sudah pastilah baginda tuanku merasakan perlunya sebuah kerajaan yang stabil bagi membolehkan kerajaan Malaysia ini ada satu pasukan yang kuat untuk mengatasi semua masalah yang bakal melanda Malaysia pada tahun depan. We got to solve this problem now. Bila kita dah ada strong government, dah ada satu pasukan yang kuat, maka pasukan ni boleh memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya memikirkan tentang nak buat pilihan raya, tentang nak menikam satu sama lain. Formula mengarahkan ataupun mencadangkan supaya musuh-musuh politik berpakat. Sama macam suruh musuh yang mimpi lain-lain tidur satu bantal. Formula ini dah terbukti gagal. Itu pun mungkin kekecewaan baginda tuanku. Mungkin. Baginda ingat bila minta supaya Pakatan Harapan bekerjasama dengan Perdana Menteri tanda tangan perjanjian apa dipanggil? CSA, maka akan damai. Rupanya yang berpakat bentuk kerajaan ni saling menikam satu sama lain. Yang ni mungkin tuanku kecewa. So betul lah solution dia ialah kalau korang masih nak bergaduh, tak ada jaminan korang ni semua akan berbaik, maka tak apalah, kita serahkan balik pada rakyat, biar rakyat tentukan. Kalau rakyat nak cuba try test Pakatan Harapan lagi sekali, atau rakyat nak merasa tak cukup puas duduk 18 bulan dalam rumah, di lockdown oleh berapa lockdown negara, nak merasa lagi, bagilah undi pada Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Maka ketidakseimbangan politik akan berterusan. Dan masalah ekonomi, masalah rakyat, kita tak boleh beri perhatian untuk menyelesaikannya. Okey? Betul. Negeri-negeri yang tak nak bubar ni tu, adakah apa kesan langsung daripada rakyat tu? Dan adakah ia menyusahkan rakyat di sini tu? Sebab dia mungkin boleh keluar. Dia pertamanya, kesan langsungnya ialah kita akan berbelanja 2 kali. Kalau dia sekali serentak, contohnya Negeri Sembilan buat serentak, Selangor buat serentak, maka bila orang pergi mengundi ahli parlimen, dia boleh undi sekali ahli Dewan Undangan Negeri. Kira pun waktu yang sama, tak ada kos tambahan. Cuma kos tambahan cetak kertas undi. Kalau buat berasingan pun tetap kena cetak juga. Tetapi kos untuk mengatur pilihan raya, sewa dewan, sewa tu, sewa jentera, dia akan jadi 2 kali ganda. Dan bila buat serentak satu negara, kos dia akan lebih jimat. Sebab semua kita order dalam bulk, dalam kuantiti yang banyak. Bila order dalam kuantiti yang banyak, contohnya macam dakwat apa semua, kita order kuantiti yang banyak, kertas kuantiti yang banyak, maka kos dia lebih murah. Adakah rakyat akan marah tu? Sebab dia kena pergi 2 kali ni nak undi ni. Terpulang. Ini atas rakyat. Tapi bagi saya, bagus. Sebab kalau lepas ni Barisan Nasional memenangi kerajaan pusat, takkanlah, contohnya, kerajaan negeri
ada state election. Takkan orang dekat negeri itu nak pilih kerajaan yang akan jadi pembangkang. Banyak peruntukan daripada persekutuan takkan turun ke negeri. So lebih mudah lah. Dan kita dikenali sebagai parti yang mempunyai jentera yang sangat ramai. Kita ada machinery, kita ada peralatan-peralatan untuk kempen yang cukup banyak. So kalau ada satu Malaysia nanti tumpu kat Pulau Pinang, daripada tak ada harapan nak menang Pulau Pinang ni, insya-Allah kita boleh menang sila-sila. Kan? Okey. Apabila pembubaran telah diumumkan tadi tu, jadi ada orang tanya ni mengenai bajet tu, dia tergantung situ saja ke? Ataupun dia Bajet 2023 bajet yang main bentang itu. Bajet itu selepas kita dah lantik ahli parlimen yang baru, okey, angkat sumpah, maka kebarangkalian besar belanjawan kerajaan baru akan dibentangkan. Ialah yang akan memerintah selepas ini bukan kerajaan hybrid, kerajaan BN. Maka kerajaan BN lah yang akan membentangkannya, kan? Tetapi kalau misalnya Datuk Seri Ismail Sabri berbincang dengan Presiden dan Dewan Tertinggi BN bersetuju untuk mengambil isi-isi penting di dalam belanjawan 2023 sebagai sebahagian daripada manifesto Barisan Nasional, ianya boleh digunakan sebagai manifesto, dan selepas saja kita angkat sumpah ahli parlimen baru, boleh dibentangkan balik benda yang sama. Maksudnya sekarang ni bajet tu tak lulus lagi. Belum lulus sebab belum dibahaskan dan belum diundi untuk diluluskan. Jadi katalah election awal bulan 11 Ya. Jadi ini dah cukup masa untuk nak ni masa tu. Dia memang agak suntuk tetapi doable. Boleh dibuat. Memang very fast punya ni lah. Boleh dibuat. Sebab dia kena bentang sebelum habis tahun kan tu. Kalau nak pastikan ianya boleh dibentang cepat, pastikan undi Barisan Nasional kita dapat 2/3 habis. Tak ada cerita banyak. Kan? Kita bentang, bahas sikit-sikit, dah undi. Kalau masa tu ketua pembangkang pun tak ada, pembangkang hilang semua kursi, tak ada bahas lah. Tak adalah perbahasan yang dimulakan oleh ketua pembangkang. Okey? Untuk ramai rakyat mengadu sekarang pasal kos hari hidup dan sebagainya tu. Ya. Mereka tanya pasal KWSP 2.0. Dalam tempoh pembubaran itu sehingga ni akan dalam sedekat ni, boleh tak Perdana Menteri umumkan itu rasa? Selepas parlimen dibubarkan, lebih baik tidak ada sebarang bentuk pengumuman yang boleh menunjukkan bahawa ianya adalah sebagai satu sokongan. Lebih baik begitu. Takut macam itu hari, kalau kita umum bagi KWSP sebelum pilihan raya Johor, maka pembangkang akan kata kita merasuah rakyat dengan KWSP. Itu sebab lepas di pilihan raya 1-2 hari kita luluskan. Jadi jangan cakap. Paling selamat jangan cakap sekarang. Okey? Mengenai status Datuk Seri Najib tu, orang tanyalah. Ya. Dia sekarang ni dalam masih lagi MP tu. Ya. Sekiranya dia berpeluang bertanding tu, Ya. adakah dia diberi pengecualian untuk pergi kempen dan sebagainya? Dia macam ni lah. Sebenarnya kes Datuk Najib ni tak sepatutnya dia dihantar pun pergi ke penjara Kajang. Sebab sekiranya Tan Sri Idrus Harun tidak menyalahkan kedudukan dia sebagai peguam negara dan menyelamatkan Tengku Nazlan, the moment Nazlan didakwa, maka apa saja yang melibatkan Datuk Seri Najib yang telah didapati bersalah di bawah Hakim Nazlan perlu dibicarakan semula. Sama ada
dia dapat penggantungan di KIV kan perbicaraan dia sehingga selesai kes Nazlan, atau terus apa yang dihakimi oleh Hakim Nazlan itu diisytiharkan sebagai null and void, dan satu fresh pendakwaan yang baru, pembicaraan yang baru dilakukan di hadapan seorang hakim yang baru yang tidak ada konflik kepentingan. Itu sepatutnya berlaku. Cuma sekarang ni saya nampak sama ada Datuk Seri Najib boleh dibebaskan jika ada semakan kehakiman ni 21 bulan ni akan bermula, ataupun kalau dia mendapat pengampunan diraja, ataupun ke bawah duli tuanku menangguhkan hukuman dia. Tok, pada pandangan Datuk, Ya. macam tadi kita buat berita kan, Ya. Selangor Negeri 9 setuju untuk bubar parlimen, bubar DUN ikut sat lah. Tapi kenapa Pulau Pinang ni dia belum bagi pusat? Adakah ada orang ni pun berkucak kaki antara dia orang ni sebenarnya? Maksudnya antara PH ni, dalam PH ni sebenarnya. Itu kena tanya dengan PH. Kan? Pandangan Datuk kan? Sudah pastilah mereka ni dia ada pandangan mereka masing-masing. Mungkin decision yang nak dibuat oleh Selangor, decision yang nak dibuat oleh Negeri Sembilan belum dipahami oleh Penang. Kan? Selangor cukup takut kalau misalnya dibuat berasingan. Sebab kita akan kerah satu Malaysia punya jentera turun Selangor. Pulau Pinang mungkin belum faham benda tu. Sikit hari lagi mungkin dia faham. Okey? Ya. Saya nak ada soalan ni mungkin luar daripada kotak. Kotak mana ni? Kotak KFC? Kotak apa? Kotak ngundi. Sekarang kotak ni penting tau. Dalam tempoh daripada sekarang sampai 5 bulan ni. Okay, kita fikir kotak mengundi. Okay, sebelum ni PRK atau PPRN setiap kali berkempen tentu ada bosku. Sekarang bosku berada di penjara. Ya. Apa komen Datuk? Waimahnya naratif tak ada bosku. Kita doakan semoga kalau boleh bosku ni dapat pengampunan segera ataupun penangguhan. Sebab sekarang terang-terang Idrus dengar cakap Muhyiddin dia tak nak dakwa Nazlan, kan? Walaupun SPRM dah cakap memang ada clear cut case terhadap Nazlan, boleh didakwa di bawah seksyen 220 kanun kesisaan, tapi dia tak nak dakwa, kan? Apa boleh buat? Sekarang harapkan kepada bagi dia tuan. Okey. Apa yang kita boleh buat? Bosku ni jasad dia di penjara, tetapi kena ingat jiwa dia tetap merdeka.